Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam biru warna. Bersiaran dari Lembah Ilmu di Bumi Sintok, kami bawakan kepada anda Hello Sintok. Dan pada pagi ini kita akan membicarakan tentang satu isu yang amat penting dalam kemajuan sesebuah tamadun, iaitu isu pendidikan. Dan bersama saya pada pagi ini adalah 3 tokoh akademik yang amat sinonim dengan Pusat Pengajian Pendidikan Universiti Utara Malaysia. Saya perkenalkan, di paling dekat dengan saya, Dekan Pusat Pengajian Pendidikan Universiti Utara Malaysia, Profesor Dr. Yahya Don. Dan di sebelah beliau, Profesor Madya Dr. Muhammad Khari Othman, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa. Dan di sebelah satu-satunya mawar yang menemani saya di studio pada hari ini, Dr. Norliana Buhari. Atau lebih senang dikenali sebagai Dr. Olin, yang merupakan program chair, pengerusi program PGDE dan PGD Health. Dan saya agak tertarik dengan nama-nama program. Untuk itu mungkin saya nak minta doktor elaborate sedikit apa itu PGDE, PGD Health. Baik. Saya pemula ya, Puan Niza. Terima kasih Puan Niza, Prof. Didi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Rakan-rakan di Bumi Sintok. PGDE dan PGD Health. Kedua-dua itu merupakan program kelayakan profesional untuk pendidikan, dalam bidang pendidikan. Kedua-dua program ini mempunyai pengiktirafan MQA, Malaysian Qualification Agency, dan rating staranya 5 bintang. Program PGDE dulunya dikenal sebagai diploma diploma pendidikan lepasan ijazah. Sekarang ini branding PGDE Postgraduate Diploma in Education, diploma pasca siswazah pendidikan. Itu ialah syarat untuk menjadi seorang guru, ya, bagi graduan-graduan yang telah bergraduat untuk lepasan ijazah. Program PGD Help pula ialah untuk tenaga pengajar yang berminat mengajar di institusi-institusi pendidikan tinggi di Malaysia. Dan program ini juga diiktiraf mungkin jadi tiket juga untuk mengajar bukan di Malaysia saja, di luar negara juga, ya. Itu saja. Begitu menarik sekali doktor. PGDE, PGD Health, untuk seorang yang mempunyai sentuhan dalam bila membicarakan isu-isu pendidikan. Saya juga pernah menjadi di sekolah seorang guru dan masih seorang guru. Jadi saya rasa isu yang kita akan bincangkan pada hari ini amat dekat di hati saya. Doktor, Prof lah, kita mulakan dengan Prof. Bila kita bercakap tentang Malaysia Madani, kita pasti SOE juga akan selari dengan inspirasi negara. Dan untuk itu, boleh doktor terangkan apakah misi dan visi SOE? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Niza, pengacara kita pada pagi ini. Pertama sekali saya bagi pihak Pusat Pengajian Pendidikan mengucapkan ribuan terima kasih kepada UKK, UEM dan juga Unifilm kerana memberi ruang dan peluang kepada Pusat Pengajian Pendidikan untuk berbicara dalam Hello Sintok. Alhamdulillah. Pertama sekali, jika kita bincangkan tentang visi, UEM berasaskan, dia sebenarnya visi SOE. SOE ini selaras dengan apa yang digagasan di bawah gagasan Malaysia Madani, iaitu kita menjadikan Pusat Pengajian Pendidikan ini sebagai pusat rujukan dan juga kecemerlangan profesional dalam bidang pendidikan. Jadi secara tidak langsung misi kita ini adalah untuk memertabatkan piagam UEM dan juga Kolej Sastra dan Sains di UEM pada masa yang sama untuk mewujudkan, meningkatkan
profesionalisme keguruan dan meningkatkan motivasi dan juga kemenjadian guru dalam meningkatkan kemanusiaan di Malaysia lah, di Malaysia secara umumnya. Jadi asas kita di situ ialah kita cuba nak untuk membangunkan kualiti guru. Kualiti guru bagi meningkatkan pengetahuan dan juga pada tidak langsung meletakkan elemen-elemen yang boleh mereka gunakan nanti, aplikasikan nanti dalam membangunkan manusia. Manusia di sini dirujuk kepada ketemudunan dalam bentuk masyarakat madani seperti mana yang digarapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu misi kita. Jadi kita berpegang teguh kepada moto kita iaitu meningkatkan kecemerlangan pendidikan, dengan kata lain secara ringkasnya kemenjadian pelajar, kemenjadian guru, meletakkan adik guru sebagai asas kepada moto Pusat Pengajian Pendidikan. InsyaAllah. So ke arah mencapai visi tersebut, bagaimana peranan SOE untuk meningkatkan visibility SOE sebagai satu pusat pengajian yang terkenal? Alhamdulillah, kita ada pelbagai strategi dalam meningkatkan visibility untuk menjadikan kemenjadian guru terutamanya dalam meningkatkan motivasi dan pengetahuan dalam konteks kita menerima pelajar-pelajar ataupun guru-guru dan juga pelajar-pelajar daripada UUM ini dengan cara lain ialah dalam membentuk konstruktif. Kita mengiktiraf pengalaman guru apabila mereka belajar, bukan sahaja aspek kognitif yang kita nilai, tetapi pengalaman-pengalaman mereka sebagai guru di sekolah itu diambil kira dalam penilaian kita, dalam assessment kita untuk memastikan mereka ini lebih berjaya dan kadang-kadang pengalaman mereka itu diadun sebagai asas kita memberi markah yang lebih, kerana markah yang lebih dalam konteks bukan sahaja aspek teori, aspek model yang kita bincangkan dalam bilik-bilik kuliah, tetapi pengalaman-pengalaman guru itu kita garapkan dalam ilmu, dalam bilik kuliah yang mana ini diambil kira. Jadi pembentukan secara konstruktif inilah yang akan dapat membantu membina apabila ada pengetahuan melalui pengalaman dan juga pengetahuan dalam bilik kuliah itu memberi satu nilai tambah. Bagaimana guru-guru kita ini dapat meningkatkan kualiti, kualiti dan seterusnya menjadi penyumbang yang amat besar kepada membangunkan manusia di dalam, terutama di Malaysia dan keseluruhannya. InsyaAllah itu hasrat dia. Okey, kita bercakap berkaitan dengan kualiti. Saya utarakan soalan saya yang berikutnya kepada Dr. Hairi. Doktor, apakah program-program yang ditawarkan di SOE? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Paniza yang saya hormati rakan Prof Dekan, rakan Dr. Olin. Jadi selaku timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa ialah memang menjadi satu tanggungjawab saya lah dalam mengawasi program-program yang ada di Pusat Pengajian Pendidikan lah. Jadi di Pusat Pengajian Pendidikan ni memang satu keunikan yang ada lah bagi program-program yang mana kami, ialah saya cerita pengalaman saya sebelum saya menjabat sebagai timbalan akademik dan antarabangsa. Sebelum ni saya juga pernah menjadi pengurusi program atau penyelaras undergraduate selama 3 tahun dan penyelaras program postgrad especially sarjana pendidikan selama 4 tahun. Jadi alhamdulillah lah dengan pengalaman yang ada selama 7 tahun mengendalikan program sama ada peringkat postgrad dan peringkat undergrad, saya berasa agak keyakinan yang tinggi lah insyaAllah dengan
untuk mengendalikan aspek program-program yang ditawarkan di SOE ini. Yang mana program-program yang ditawarkan di SOE ini memang banyak lah. Saya kira kalau peringkat postgrad lah, saya cerita postgrad ni. Dan program SOE ini memang satu permintaan yang tinggi dan sambutan yang cukup hangat. Ya, kita dari segi pertama bidang PhD lah, Doktor Falsafah Pendidikan. Jadi itu mana kita ada Doktor Falsafah Pendidikan, dan setakat ini bilangan pelajar yang mendaftar untuk PhD ni memang agak ramai lah. Kita kata yang betul-betul dah daftar aktif ni berdasarkan data yang saya tahu lebih kurang 297, hampir 300. Dan permohonan yang mahun tu, Allahu Akbar, memang cukup banyak lah. Dan kami pensyarah-pensyarah di UM ni, di Pusat Pengajian Pendidikan ni, orang kata nak jadi penyelia pelajar-pelajar PhD ni jenuh lah nak tapih kan. Nak tapih tu terpaksa tolak kan, sebab dah kota meletakkan satu pensyarah dengan 12 penyeliaan, dan rata-rata pensyarah-pensyarah di SOE ni semua memenuhi kota lah kan. Orang kata 5-6 tu biasalah kan, 10-12 tu ni lah banyak kan. Kalau lebih pada 12 tu, kalau istilah Pak Ramli kata apa? Kan, kadang-kadang lah. Kan, kita ada tu. Jadi memang sambutan yang cukup tinggi. Itu satu program PhD. Yang keduanya, kita ada program Doktor Pendidikan, EDD. Jadi program EDD ni pun satu inisiatif kami untuk menggalakkan lagi pelajar-pelajar. Sebab kalau PhD dia terus by coursework, by research. Kalau EDD ni kita by coursework. Maknanya by coursework tu ada kursus-kursus yang perlu diambil lah. Dan saya kira di Malaysia ni, EDD yang ditawarkan yang dulu yang ada hanya USM lah. Kan? Lepas tu yang baru ditawar pun UFC. Kan? Lepas tu UTSM. Dan kami lah UM. Tapi dia punya niche pengkhususan dia tu tak sama lah. Dan kami ada niche pengkhususan yang boleh dibanggakan lah, especially bidang curriculum and instructional, yang kena kami ada profesor yang well known, Profesor Nur Rahimah. Lepas tu bidang IT instructional technology, kami ada Profesor Dr. Malik. Kemudian bidang pendidikan Islam lah. Di bidang pendidikan Islam ni saya sendirilah selaku daripada background pengajian Islam di Semelaya. Dan insya-Allah kami cubalah nak bawa program AD ini sebagai satu program yang cukup orang kata lebih kepada kita katakan praktikal lah. Sebab kita mensasarkan guru-guru. Jadi guru-guru ni kalau terlampau teoretikal sangat, mungkin dia agak kita katakan tak kata lambat, tak lambat, tapi orang kata dari segi kepergunaan tu. Jadi kalau EDD ni lebih kepada praktikal industri lah kita kata. Kan, kalau dulu ada PhD industri, kita EDD ni lebih kepada industri lah. Mana kita nak bawa kepada supaya cikgu-cikgu tu dengan doktorat yang ada tu dia boleh praktis. Kemudian kami ada program Master of Education, banyak khususannya. Kalau saya nak cerita panjang lah. Ada 7 khususan. Lepas tu kami ada program Master Science Pengurusan Pendidikan. Ini tokoh kita, Profesor Dr. Yedon. Profesor, salah satunya Profesor Pengurusan lah saya kira yang ada sekarang ni. Kalau di USM, Prof. Gani dah pencen dah. UKM pun tak ada. So, salah satu Profesor Pengurusan Pendidikan adalah Profesor Dr. Yedon. Dekan kami yang kami rasa saya cukup bangga lah. Kan, saya, pengalaman saya bertugas di UM ni melalui beberapa dekan lah. Dengan Prof. Dr. Yaya, dengan Prof. Dr. Fauzia, dengan Profesor Dr. Izam Ar-Rahidiyam. Banyaklah saya ilmu-ilmu yang saya dapat, dan saya cukup berterima kasih banyaklah kepada Prof di dekan kita ni. Yang banyak orang kata bukan setakat orang kata dari segi akademiknya, tapi kepimpinan dia dalam mentadbir urus SOE ini memang sebagai satu yang boleh dicontohi lah, insya-Allah. Kan? Lepas tu kami ada Master Science Kepengetuaan. Kami ada seorang yang tokoh yang cukup hebat lah, yang well known juga, dia Dr. Ishak Sin. Dia dulu pengarah daripada IAB. Sampai sekarang masih lagi berkhidmat dengan kami. Walaupun dah umur dah 70 lebih. Itu kita katakan Master Science Kepengetuaan. Dah ramai dah sudah pengetua-pengetua yang bergraduat dengan UUM ni. InsyaAllah kalau tanya di Kelantan tu pengetua-pengetua YIK tu majoritinya daripada Master Science Kepengetuaan lah. Kemudian PGDE lah, PGDE
PD Head yang Dr. Olin akan cerita lebih detail lah. Kemudian di bawah undergraduate, kami ada 5 lagi pengurusan lah. Kan, iaitu pengurusan sarjana muda pengurusan pendidikan, pengurusan perniagaan, sarjana muda pendidikan IT, sarjana muda pendidikan perakaunan, sarjana muda pendidikan bimbingan dan kaunseling, dan sarjana muda pendidikan moral. Itu 5. Jadi keseluruhannya tu memang kami SOE ni kalau bilangan pelajar tu hampir 1,000 lebih lah. Dan especially peringkat program pasca ustazah, kami lah yang paling ramai lah di segi sudut bilangan student yang insyaAllah cuba membantu usaha untuk menyumbang kepada universiti lah. Yang mana seperti mana kita akan usahakan untuk mendapatkan lebih ramai lagi student-student, especially peringkat pasca ustazah itu sendiri. Itu dulu, Pan. Saya tambah Niza, dalam konteks ni Niza, kita juga sekarang ni memfokuskan pada guru-guru yang tinggal di kawasan-kawasan remote area luar bandar, terutama di Gua Musang, di Pahang, di Lipis, yang mana accessibility mereka itu untuk mendapatkan peluang untuk belajar itu agak jauh. Contohnya di Kuala Lipis nak pergi ke UKM, nak pergi ke Simlaya, ke USM jauh. Jadi pusat pengajian pendidikan ni dia pergi kepada mereka. InsyaAllah kita sedang berusaha untuk ke Gua Musang, ke Kuala Lipis, Pahang dan juga daerah-daerah di sebelah pantai timur seperti yang mana dimaklumkan oleh TDA tadi. Jadi hasrat ini kita cuba untuk membangunkan secara menyeluruh, memberi ruang peluang kepada guru-guru kita yang berkhidmat di luar bandar untuk mendapat degree yang lebih, pengetahuan yang lebih melalui pensarjanaan dan juga mem-PhD-kan mereka, dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kualiti pendidikan di kawasan-kawasan luar bandar. InsyaAllah. Itu hasrat kita. Maksud doktor kita pergi kepada mereka, kelas-kelas dijalankan di tempat mereka. Ya, itu kita akan buat begitu. Dan sebelum ni pun kita macam TDA sebut tadi pun, kita telah melaksanakan program itu di Kota Baru, di Kuala Terengganu, ya, di Baling pun kita ada program. Jadi sampai ke Kulim. Maknanya kita pergi pada pelajar dan hasilnya alhamdulillah macam TDA sebut tadi, kebanyakan tim-tim pengurusan di Yayasan Islam Kelantan atau YIK di GPN kebanyakan adalah daripada alumni daripada UM, dan mereka ini merupakan orang yang berjaya, ya. Dan begitu juga dengan dulu kita ada program persisituan guru besar PKGB, PKPGB, dan alhamdulillah mereka menjadi guru besar dan pengutua-pengutua yang berjaya, dan mereka adalah alumni kita daripada pusat pengajian pendidikan. Alhamdulillah. Begitu hebat sekali dan popular sekali nampaknya pusat pengajian pendidikan UM. Amin. Jadi kita buka ruang kepada Dr. Olin. Tadi Dr. Hairi ada menyebut tentang program profesional. Jadi mungkin Dr. Olin nak huraikan sikit. Baik. Terima kasih Puan Niza. Berbalik pada program tadi lah yang saya sebutkan awal-awal tadi di awal rancangan, program PGDE salah satunya, ya, sambutan terhangat. Terhebat. Bila kita buka kemasukan tu, menderu akan apply lah untuk program tersebut sebab program yang kita tawarkan amat berkualiti. Program dari segi program tersebut, masa mula-mula kita tawarkan is actually kita bermula dengan dalam 40 pelajar gitu. Kemudian masa tu secara tu face to face, ya, kita buat banyak aktiviti hands on dan sebagainya dalam kelas. Kemudian mod PKP masih lagi ada juga sebab negara berubah daripada PDPC kepada PDPR, ya, pembelajaran dan pengajaran pembelajaran dan pemudaharaan di rumah. Dan kini kita berbangga kita ada yang sedang aktif 333 pelajar di untuk semester ni yang memang sangat aktif, sangat keterlibatan mereka dengan industri dan sebagainya. Orang kata apa je program mereka akan join untuk dengan JPN, Jabatan Pendidikan Negeri, dengan Majlis Guru Cemerlang Negeri Kedah, mereka ada terlibat, dan mereka juga ada terlibat dengan komuniti-komuniti setempat di sekitar Sintok, dan juga anak-anak staf kita, mereka menganjurkan pelbagai program untuk membantu anak-anak staf membaca, yang menambah kemahiran literasi dan sebagainya. Jadi pada masa yang sama mereka juga
dalam melalui program ni, cikgu-cikgu ni dapat meningkatkan kemahiran digital mereka untuk kekal relevan lah. Kelebihan PGDE dia pelbagai bidang sebenarnya. Dia sebelum dia join kita punya program PGDE, mereka ini daripada pelbagai universiti sebenarnya. Berbagai degree dalam bidang kimia, sains, undang-undang. Maaf Prof, kita berehat sebentar dulu Prof bagi memberi ruang kepada iklan-iklan. Lepas ni kita sambung balik. Saya tahu banyak lagi yang Prof akan dan Dr. akan perkatakan. Kita berehat sebentar dan kita akan berjumpa lagi sebentar lagi. InsyaAllah. So it's a fast growing university in Malaysia. It has a world-class graduate business school and it has a famous accreditation. We call it Triple Crown. We have qualified, knowledgeable professors that mostly cover 80% above from PhD from world-class university. Welcome to UUM. Surprisingly, I can say I love all the facilities in UM. I go to USS for my visa issues, and USS helped me a lot about things. And the library has provided different ways of solving our assignment, and also the library has provided discussion rooms. So in this discussion room, each groups can have they have their time for discussion in their rooms, and also they provide the hard copies book whereby the students have access to borrow books for a few days and return it back, and also they have access to extend the renewal of the book. UUM, first of all, has a unique and special landscape that is full of beauty and green place for students to enjoy. UUM has a special environment for students to stay in a quiet place that is away from noise and crowded. So that's why I choose UUM.
Okey, kita sambung kembali perbincangan kita. Tadi Prof ada menyebut tentang kualiti dan sijil-sijil kursus-kursus yang berkaitan dengan profesional. Membangunkan guru-guru di luar bandar, memberi ruang kepada masyarakat luar, yang remote area lah, yang jauh di pedalaman. Itu kaedah kita sebenarnya. Kita tak menunggu di Sintuk semata-mata untuk membangunkan insan itu, tetapi kita lebih memberi fokus atau peluang kepada guru-guru kita yang berkhidmat di kawasan luar bandar. Iaitu yang saya sebut tadi di remote area, di Pahang, Lipis, yang jauh hendak dapatkan ruang dan peluang untuk mendapatkan sarjana dan sebagainya. Dan saya kira itu juga antara kaedah kita membangunkan insan guru itu. Dan untuk profesional, saya ingat mungkin Dr. Olin ada gambaran yang lebih. Mungkin kita mempunyai kualiti pelajar yang kepelbagaian bidang. Ya, betul mungkin, Prof. Dari segi PGDE ni, kita amat berbangga lah. Bila yang memohon tu semua daripada pelbagai industri. Ya. Mereka syarat kemasukan kita juga ketat. Kita pilih yang first class, mempunyai ijazah kelas pertama. Dan yang relevan dengan industri, ada yang daripada bidang kejuruteraan, daripada teknikal, daripada kaunseling dan bahasa dan sebagainya. Jadi kita memang meraihkan kepelbagaian pelajar kita. Jadi sesi kemasukan juga melalui pemilihan berdasarkan bidang dan juga ada temuduga. Dan kita lihat juga komunikasi dan sasiah pada peringkat pertama lah sebelum kita nurture lagi jadi untuk kemenjadian guru tu. Supaya proses ini penting. Kita nak memastikan pembina masa depan negara kita yang menjaga anak-anak kita sangat berkualiti. Sangat insya-Allah lah membantu dalam mengekalkan selaras dengan aspirasi SOE dan juga aspirasi negara. Sebenarnya yang disebutkan Dr. Olin tadi, Niza, kita memenuhi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu untuk mendapatkan tenaga pakar guru ini yang dalam pelbagai bidang. Mereka datang ke UEM ini dapatkan profesional diploma. Kita polish di segi pedagogi itu sendiri. Dan akhirnya guru-guru kita ini diposting atau diambil untuk berkhidmat di kawasan-kawasan luar bandar sebagai guru-guru yang dalam bidang asas yang mereka dapat di peringkat ijazah yang pertama. Mungkin mereka ni ditempatkan di college vocational. Dan mungkin juga mereka ni ada yang ditempatkan di kawasan-kawasan luar bandar, di Seratok antara pelajar kita yang hebat di Seratok yang mana mereka ini dapat membantu membangunkan. Dan cemerlang, mereka cemerlang. Alhamdulillah. Dan saya ingat di sini pun kita ada program Mari Membaca. Mari Membaca. Idea pelajar-pelajar pasca siswazah ini amat menarik. Kerana saya kira mereka ini macam Dr. Lee sebut tadilah, mereka ni daripada pelajar yang cemerlang. Yang cemerlang first class, yang CGPA-nya 3.8 dan sebagainya. Dan mereka ni sangat kreatif. Dan Prof, jangan lupa kita dalam semester pertama tu hampir separuh mendapat keputusan yang sangat cemerlang dalam akademik di SOE. 46%, maksudnya daripada 330 lebih tu 156 berjaya mendapat keputusan CGPA 3.9 ke atas. Cuma saya nak tambah sikit lah kan, bila pasal kualiti student-student PGDE ni, dan kita pelajar-pelajar PGDE selain daripada mereka itu ditemuduga untuk kemasukan, mereka ni juga melalui proses ujian MACSI. Ujian MACSI ni akan lihat trait personality mereka. Jadi trait personality mereka tu bila data kami dapat menunjukkan memang adalah jiwa-jiwa seorang guru itu sendiri. Kan? Itulah saya amat tertarik bila Prof menyebut kita ingin memanusiakan manusia. Dan saya juga tertarik dengan perkataan yang Dr. Khairi sebutkan tadi, adi guru. Mungkin doktor boleh terangkan sikit konsep adi guru? Terima kasih Pak Niza. Yalah, dia kalau konteks adi guru ni, kita memang nak menjadikan apa kita katakan seorang gurunya berjiwa guru lah. Kan, guru memang jiwa, orang kata dalam konteks saya lebih suka melihat kepada konteks Islam lah.
Kan, bila kata kita ialah dewasa hari ini, kadang-kadang kita tak mau guru itu atau apa-apa pula kita sebagai pekerja hanya bekerja untuk makan gaji. Kan? Itulah. Jadi kita lihat macam mana guru-guru kita dululah, perjuangan mereka bukan setakat guru, tapi mereka mampu kan berjuang untuk menuntut kemerdekaan lah, bukan setakat untuk mengajar saja sekolah. Kan, itu sebenarnya hasrat kita katakan nak menjadi seorang adik guru tu. Jadi dalam konteks yalah, saya suka bawa pada perspektif Islam itulah, yang mana kita kata sebagai seorang guru tu kita mesti ada 5M. Kan, apa 5M tu? Tahu kan Liza? Mungkin doktor boleh senaraikan? Kalau betul-betul kan sekarang perkenalkan ABC lah. Anak yang bijak dan cerdik kan. Okey, jadi kalau 5M ni kita lihat di segi sudut, yalah kita menjadi seorang guru ni maknanya kita 5M tu bermula dengan muallim lah, M. Muallim. Maknanya muallim ni semua orang akan jadi, bila dia ada ilmu dia muallim lah. Dia boleh menyampaikan, mengajar. Kan? Itu banyak kita sebutkan cikgu-cikgu muallim. Kan? Yang keduanya kita katakan mudaris. Kan? Mudaris ni dia cikgu, lepas tu dia mengajar tu berasaskan pedagogi. Dia cuba untuk sesuaikan apakah pendekatan, kaedah yang sesuai lah. Kita kalau peringkat universiti ada cara dia, peringkat menengah ada cara dia, peringkat rendah ada cara dia. Dan itu pun Rasulullah pun dah ajar bagaimana cara kita mendidik anak. Kan? Pasal 7 tahun kita kena ajar, bimbing, latih. 10 tahun kalau tak buat, boleh pukul. Itu apa yang memang disabdakan oleh Nabi SAW. Maknanya kita mendidik lah. Jadi adakah kita ni, guru-guru Islam ni, muallim ke? Mudaris ke? Yang keduanya, muadib. Kan, muadib ni maknanya kita mengajar, kita menyampaikan ilmu tu, kita memberi tunjuk ajar, tunjuk dari segi sudut tata sila. Kan, yang itu kalau lihat dari segi falsafah pendidikan kita pun dah terangkan di segi sudut penerapan nilai dalam pengajaran. Jadi adakah guru-guru kita ni menerapkan nilai dalam pengajaran tu? Kan, kadang-kadang kita cuba bayangkanlah, Faniza pun cikgu. Kalau setiap cikgu masuk kelas, kan, nilai hari tu disebut bersih. Kalau setiap cikgu sebut bersih, berapa banyak dah? Kan, dia dapat. Tapi hari ni adakah cikgu masuk kelas, nilai dia tulis dalam RPH kan. Kita cikgu semua tahu lah RPH tu kan. Jadi adakah nilai diterapkan tu, diterangkan ataupun diaplikasikan? Muadib, itu muadib. Yang ketiganya, yang empatnya, murabi. Maknanya kita ni sebagai tanggungjawab sebagai khalifah kepada Allah SWT. Maknanya kita nak apa pun kita usahakan, apa pun kita sampaikan, kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Amin. Kita ajak matematik, 2 campur 2, 4. Betul? Kedua campur 2. 4. 4. Dah sedikit Fadiza. Cakap lah. 2 campur 2, 4. Kan? Jadi 4 ni maknanya kita cakap bahawa kita boleh kaitkan pentingnya kejujuran. Allah lihat apa yang kita buat. Adakah kita cuba kaitkan dengan konteks murabi itu? Dan akhir sekali, kemuncak kepada seorang guru ni, kita sebagai mursyid. Maknanya kita, tadi kita dah ajak, kita cara dengan betul, kita beri bimbingan tunjuk ajar cara tu, kita dekatkan daerah, kita buat dan kita tunjuk contoh teladan yang baik. Itulah cikgu yang adik guru yang kita katakan pada Al-Quran, 5 taqulu wa ma taf'alu. Janganlah kamu berkatakan apa yang kamu tidak katakan. Cikgu mesti akan kata. Kan? Jadi sebaik-baik cikgu tu dia kata dia buatlah apa je. Dan itulah hasrat saya lah sebagai timbalan dekat akademik yang haraplah cikgu-cikgu yang kita lahirkan menjiwai adik guru sebagaimana konsep 5M itulah, dan kemuncaknya kita mursyid tu kita cuba buat. Dan saya yakin. Sebab apa? Pelajar-pelajar kita ni, especially undergraduate lah, bila mereka masuk first year, second year, mereka tu nampak lain sikit. Bila tahun 3 tu, mereka dah mula berada di industri. Kita dalam industri sekarang ni. Kan? Maknanya industri kami tu di sekolah lah. Kan? Praktikum. Tahun 3 tu praktikum. Balik industri yang pertama tu, tahun 4, saya dah nampak dah perwatakan yang ada lah sebagai seorang guru, dan kita nak polish lagi supaya mereka ni kurang-kurangnya orang kata sampai murabi tu pun alhamdulillah lah.
Kan maknanya kita apa-apa kita sampaikan, kita harapkan mereka ni dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itulah harapan saya. Jadi insya-Allah lah kita SOE akan cuba pastikanlah graduan-graduan kita memenuhi konsep adik guru yang saya catatkan. Jadilah insya-Allah mudah-mudahanlah dengan sokongan semua pihak lah. InsyaAllah itu saja. Mendengar kata-kata tokoh-tokoh SOE ni, saya teruja. Dan kita semua tahu banyak IPT lain sebenarnya menawarkan kos-kos perguruan ni. Apa specialty, apakah yang membuatkan SOE UUM paling istimewa? Okey, apa ni, yalah kalau kita lihat kalau istimewanya pastilah kita ada program yang ditawarkan ini mestilah kita katakan program yang diiktiraf oleh MQA lah kan. Jadi alhamdulillah keistimewaan program kita ada graduate kita semuanya telah mendapat full akreditasi bila mana kita telah diaudit MQA. Alhamdulillah yang mana kita dapat DCJ sepenuh. Dan itu yang memang kita kata iktirafan yang istimewa yang kita kira amat bermakna lah sebab saya pun terlibat sebagai ahli panel penilaian MQA dan saya terlibat juga lah dengan menilai mana-mana universiti. Ada universiti masih lagi yang dalam proses untuk mendapatkan akreditasi. Kemudian peringkat program pasca Swazah pun kami pun dah mendapat iktirafan dah telah diaudit dalam audit pematuhan. Dan yang keduanya dalam konteks kita kata dari segi kualiti juga dari segi sudut kita cuba usaha untuk yang antarabangsa punya audit panggil apa tu? KPU. Kita ada kerjasama dengan KPU dengan antarabangsa. Maknanya program-program kami ni ada hubungan antarabangsa lah. Istimewanya tu kami ada di bawah KPU tu maknanya negara-negara ASEAN lah. Kan maknanya program kami ada benchmark juga dengan negara-negara ASEAN. Selain pada tu ialah kalau kita lihat istimewanya dari segi sudut kita katakan kalau program undergraduate tu kita buat program bersama dengan fakulti-fakulti lain. Jadi maknanya kita menghasilkan itu bukan hanya kita saja daripada tenaga pengajar daripada pusat pengajian pendidikan, kita juga dapat tenaga pengajar kepakaran kalau kita sarjana muda pendidikan perakaunan. Maknanya perakaunan kita dapat daripada TISA lah. Kan yang memang kita tahu yang nombor 1 jugalah. Kan jadi itulah keistimewaan yang mana kita lihat program kita lah. Kemudian contoh kalau program di segi bimbingan kaunseling, kita dapat iktirafan juga dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Bukan setakat program kita tu boleh jadi cikgu sekolah, tapi sebenarnya mereka layak untuk menjadi kaunselor-kaunselor berdaftar di mana-mana sajalah. Itu satu lagi lah yang saya kira cukup berbangga lah dari segi keistimewaan yang ada kepada graduan-graduan program-program yang ditawarkan oleh SOE. Terima kasih Doktor. Dr. Liana, tadi saya tertarik tentang program literasi. Oh, okey. Boleh Doktor huraikan sedikit tentang program literasi? Program sebenarnya itu ialah program tambahan pelajar, program kita kata co-curriculum lah untuk para pelajar PGDE, bakal-bakal guru ni sebenarnya mereka memberikan perkhidmatan tutoring kepada anak-anak staff, anak-anak komuniti sekitar Sintok ni secara percuma. Okey, dan bantulah daripada kita lihat dari segi needs analysis dulu, keperluan analisis keperluan, memang ada keperluan dan staf-staf sokongan kita yang memerlukan dan sebagainya. Jadi kita tawarkan dan program tersebut saya bangga kerana sekarang ni mereka telah sedang dalam proses penyiapan modul untuk membantu pelajar, murid bermasalah literasi ni membaca. Dan juga mereka tengah dengan mentoring lah guru-guru cemerlang negeri Kedah. So nanti mereka akan publish buku pula. Jadi itu yang kita harapkan dan harapan kita program tersebut akan disokong dan mendapat sambutan dan insya-Allah membantu proses sebab masalah keciciran di sekolah sebab tak boleh membaca. Okey, itu satu tingkatan 4 pun masih tidak baca. Jadi kita cuba bantu komuniti kita dahulu dan pelajar-pelajar ini memang amat committed untuk membantu. Alhamdulillah, itu adalah sumbangan universiti untuk masyarakat setempat.
kita beralih kepada pengantarbangsaan. Kita semua tahu SOE ni satu pusat pengajian yang popular di peringkat antarabangsa. Jadi mungkin Prof boleh sharekan, boleh kongsikan apakah strategi pengantarbangsaan SOE? Baik, Masih Niza, berbalik kepada pengantarbangsaan ni, dia ada dua bahagian. Pertama, kita mengantarabangsakan pelajar kita itu, ya. Dan yang kedua, kita mendapat sambutan daripada masyarakat antarabangsa terhadap program yang kita tawarkan. Berbalik kita mengantarabangsakan pelajar kita ini, kita ada program mobility, ya, dengan universiti-universiti di luar negara, di Indonesia, di Thailand dan juga negara-negara ASEAN yang lain melalui Southeast Asia Teachers Program. Southeast Asia Teacher Program ini adalah merupakan program pengantarbangsaan yang mana kita menukar maksud di sini kita menghantar pelajar kita ini untuk melaksanakan program practicum of teaching di negara-negara luar, macam saya katakan tadi, dan pada masa yang sama kita menerima pelajar-pelajar daripada negara luar untuk melaksanakan practicum teaching. Ini dipanggil mutual agreement yang kita telah ada dengan Southeast Asia Teachers Program. Itu yang pertama dalam konteks membangunkan kualiti pelajar kita supaya mereka lebih expose dengan suasana di luar negara dalam konteks pengajaran, ya. Bagaimana pedagogi yang dilaksanakan di negara-negara luar. Itu dalam konteks itu. Dalam konteks lain, dalam konteks mendapat ilmu, kita menghantar juga pelajar kita contohnya ke UHAMKA, Universiti Muhammadiyah di Jakarta, di Surabaya, ya, dan mendapat permintaan yang cukup tinggi, ya. Malah negara-negara luar, baru ni pun saya dapat email daripada Thailand, daripada Haknya Universiti, daripada Songkla, Prince of Songkla yang nak menghantar pelajar kita ke UUM. Begitu juga daripada Filipina. Bermaksudnya di sini bahawa kita mempunyai demand atau permintaan yang tinggi untuk proses itu. Yang kedua yang paling menarik yang saya ingin kongsikan di sini ialah dalam konteks antarabangsa ini ialah program kita ini mendapat permintaan yang cukup tinggi, ya, dan satu masa itu lebih daripada 4 atau 500 permohonan masuk untuk program PhD dan juga program sarjana. Dan untuk makluman Puan Niza, kita hari ini kita mempunyai lebih kurang dua kohort. Satu kohort itu lebih kurang 25 orang dan 20 orang pelajar daripada China yang mengikuti program kita, program sarjana sains pengurusan pendidikan, dan masih lagi ada permohonan masuk daripada luar negara yang ingin mengikuti program ini. Dan apa yang nak menarik saya kongsikan di sini ialah kita mempunyai alumni yang berjaya di luar negara yang bergelar rektor pun di universiti di Indonesia, dan juga kita ada alumni kita yang bergelar dekan dan juga rektor di Nigeria, ya, misalnya Dr. Talatu Ahmadul yang juga merupakan rektor di salah sebuah universiti yang hebat di Nigeria, dan mereka ini adalah alumni daripada UUM, daripada Pusat Pengajian Pendidikan. Cuma ingin saya kongsikan di sini bahawa globalisasi ini, pengantarbangsaan ini dalam konteks impak dia kepada masyarakat guru di Malaysia. Dunia telah melihat bahawa keperluan untuk mendapat ijazah yang kedua dan yang seterusnya dalam konteks membangunkan negara mereka. Tapi sekiranya kita tertinggal, ya, kalau guru-guru kita di sini melihat bahawa cukup makan setakat ijazah yang pertama itu adalah merupakan satu yang malang bagi kita, saya rasalah, untuk membangun manusia pada masa depan. Jadi hari ini orang mengejar, ya, orang mengejar bagaimana untuk membina bangsanya melalui proses itu. Sebab itu di sini kita di UUM ini kita menekankan kepada aspek-aspek pengurusan, ilmu-ilmu pedagogi yang lebih advance, ya, dalam membantu meningkatkan kualiti guru di Malaysia.
Itu yang saya ingin sarankan di sini supaya lebih ramai guru-guru kita di Malaysia ini mengikuti program kita di Pusat Pengajian Pendidikan. Kerana orang luar terutamanya di negara-negara luar, di Indonesia, di Filipina, di Nigeria, Jordan dan juga Iraq, Iran yang banyak hari ini malah kita mendapat dikatakan setiap minggu, kalau setiap hari itu agak pelik, setiap minggu kita mendapat email daripada rakan-rakan pelajar kita yang berkeinginan untuk meneruskan pengajian di Pusat Pengajian Pendidikan. Jadi ini merupakan satu signal bahawa program kita yang ada di UM ini juga pakar-pakar kita, pensyarah-pensyarah kita di UM ini diiktiraf di peringkat antarabangsa. Dan ruang dan peluang ini perlu diambil oleh guru-guru terutamanya di Malaysia ini untuk itu. Dan kita juga ada rancangan untuk meluaskan lagi, melebarkan lagi ruang kita melalui ODR. Kita juga proses ODR untuk memperkenalkan program ODR. Tujuannya apa, Pak Niza? Untuk memberi peluang kepada guru-guru kita yang berada jauh di Johor Bahru, di Sabah dan Sarawak. Dan suatu masa dulu kita ada program yang cukup meningkat permintaan yang tinggi di Sabah dan Sarawak, dan hasilnya hari ini ramai daripada guru-guru yang kita sarjanakan itu di Sabah dan Sarawak dan telah mempunyai PhD pun, ya. Dan data yang menunjukkan bahawa 40% yang kita sarjanakan mereka di kawasan-kawasan Ulu Baram sejauh di kawasan-kawasan pendalaman, dan mereka mendapat PhD dan doktor. Dan apa yang menarik yang saya ingin kongsikan di sini ialah guru-guru kita ini yang telah mendapat PhD, mereka tidak mau berpindah ataupun tidak mau berkeinginan untuk berkhidmat. Dulu kalau dapat PhD nak pergi universiti. Sekarang hari ini guru-guru dia tak nak pergi universiti. Dia nak stay di sekolah itu. Bagi dia bahawa dengan PhD inilah dia akan dapat memberi inspirasi kepada guru-guru lain, kepada anak didiknya, kepada masyarakatnya untuk membangun dan maju. Itu kelebihan yang ada pada guru-guru yang ada hari ini yang mempunyai PhD. Dan saya ingat dulu saya pernah bercakap dengan rakan-rakan di Pusat Pengajian Pendidikan bahawa kita ada target kita. Di Kelantan dan Terengganu dulu melalui proses pensarjanaan guru, dan kita hari ini kita ada lebih daripada 75 orang guru yang telah kita graduatkan yang mempunyai PhD. Dan di Kelantan hari ini dia ada satu pertubuhan yang diketuai oleh alumni kita, iaitu Dr. Andi Abdul Rahman telah menubuhkan satu apa yang dipanggil Persada. Persada ini adalah Persatuan Sarjana Darul Naim. Itu adalah alumni kita yang bertujuan untuk membangunkan sarjana-sarjana sebuah program ramai. Dan alhamdulillah, again saya ingin nyatakan di sini, alumni kita juga mempunyai ramai yang ada selain rektor di luar negara. Ya, tadi saya sebut kita juga ada alumni yang ada jadi telah mendapat mudir, pengetua sekolah, dan apabila habisnya PhD daripada rakan saya daripada universiti luar, saya tak mahu sebut nama universiti itu disebut ada tak lagi student-student daripada UUM ni yang PhD dah untuk kami lantik sebagai pensyarah universiti tersebut. Maksudnya apa? Begitu Maksudnya hebat. di sini ialah graduan kita ni dinantikan untuk dilantik sebagai pensyarah di universiti tertentu lah. Ini email yang saya dapat, request. Dan apa yang menariknya bila kita offer kepada guru-guru atau graduan kita yang ada PhD, mereka rasa tak payahlah dia nak berkhidmat di sekolah. Dan alhamdulillah yang jadi pengarah, yang jadi timbalan pengarah, ya, yang mana mereka merupakan alumni. Hari ini graduan habis S3, PhD terus dilantik sebagai timbalan. Maksud di sini kualiti itu. Maka saya menyerulah, ambil kesempatan ini menyeru rakan-rakan guru kita yang berkhidmat, sama-samalah datang ke UM untuk terus menimba ilmu, belajar, kerana belajar itu tiada batasan waktu.
Apabila kita belajar, sudah tentu kita akan mendapat benda yang baru dan sudah tentu kita akan dapat mempulang balik kepada masyarakat kita dan membangunkan anak didik kita menjadi seorang bangsa yang lebih bertamadun dalam konteks Malaysia Madani. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Jadi Prof, demikian saja kita telah sampai ke penghujungnya. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Yahya Don, Dekan SOE, Terima kasih. Profesor Madya Dr. Muhammad Hairi Osman, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa SOE dan juga Dr. Olin, Program Chair untuk PGDE dan PGD Health. Banyak sekali yang telah kita perkatakan dan saya pasti dan perbincangan ini telah membuka mata dan menunjukkan betapa hebatnya SOE kita dan saya percaya kita akan boleh bersama-sama menjayakan Malaysia Madani sebagaimana yang diinspirasikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Amin, insyaAllah. Sekian saja Hello Sintok dari kami.